Shalom teman-teman sekalian, salam berkat dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip yang keenam, iaitu prinsip berkenaan dengan belanjawan. Wang adalah alat yang boleh digunakan Tuhan. Jikalau kita mencintai wang, kita akan memperalatkan manusia dan wang akan menjadi bos kita yang kejam. Tetapi jikalau kita mencintai manusia, kita akan memperalatkan wang untuk memberkati orang lain dan wang akan menjadi hamba kita yang berguna. Amin teman-teman sekalian. Wang yang diberikan Tuhan untuk kita adalah sementara dan apa yang harus kita lakukan ialah untuk menguruskannya untuk kebaikan yang berkekalan. Lukas 16:8. Tuhan itu memuji pengurus yang tidak jujur itu kerana perbuatannya yang cerdik. Orang di dunia ini lebih cerdik menguruskan pekerjaan mereka daripada orang yang hidup dalam cahaya. Wow, saudara-saudari, Lukas 16 ini menceritakan ibarat tentang pengurus yang bijak. Saya bukan mahu mengatakan bahawa kita harus menjadi seorang yang tidak jujur, tetapi saudara-saudari, apa yang Yesus katakan di sini ialah untuk melihat kebijaksanaan orang yang tidak jujur ini. Nah, pengurus ini tahu bahawa dia akan dipecat kerana telah memboroskan wang tuannya. Pengurus itu berfikir dan dengan cepat memanggil semua orang yang berhutang kepada tuannya dan merendahkan hutang mereka. Jadi, apakah karakteristik yang dipuji oleh Yesus tentang pengurus ini? Pertamanya, pengurus ini berfikir. Kebanyakan orang tidak berfikir, saudara-saudari, atau melihat ke hadapan tentang keuangan mereka. Kita tidak menyimpan duit dan sebagainya. Amsal 14:8. Hikmah orang bijaksana adalah memahami jalan hidupnya, tetapi kebodohan orang tolol adalah tipu daya. Maksudnya, hikmah orang bijaksana adalah orang yang memahami jalan yang di hadapan. Pengurus ini walaupun di dalam keadaan yang sedang dipecat, melihat ke hadapan dan berfikir. Kita sebagai seorang anak Tuhan, seharusnya kita adalah lebih bijak daripada si pengurus orang dunia ini. Kerana sebagai anak Tuhan, kita mempunyai hikmah yang datangnya daripada Allah. Amin teman-teman sekalian. Kita boleh meminta kebijaksanaan dari Tuhan dan Dia akan mengurniakannya kepada kita dengan murah hati. Keduanya, pengurus ini membuat pelan. Soalan, apakah saudara-saudari mempunyai pelan keuangan ataupun belanjawan atau bajet? Belanjawan dengan ringkas adalah pelan pembelanjaan saudara-saudari. Belanjawan akan menyatakan ke manakah kita mahu membelanjakan wang kita daripada kita bertanya-tanya ke manakah wang yang telah kita habiskan. Ini adalah berkenaan dengan pembelanjaan kehendak berbanding dengan pembelanjaan keperluan. You have to make a plan, saudara-saudari. Di dalam perancangan belanjawan kita, kita harus meminta kebijaksanaan dan hikmah Tuhan. Ketiganya, pengurus tersebut melakukannya dengan serta-merta. Dia tidak menunda-nunda rancangannya. Dia mengatakan di dalam Lukas 16:4, aku tahu apa yang harus aku buat supaya apabila aku dipecat nanti daripada jawatan pengurus itu, aku ada ramai sahabat yang telah menerimaku ke rumah mereka. Dia melakukannya dengan serta-merta. Jadi saudara-saudari, jangan kita tunggu-tunggu lagi. Jangan kita katakan, satu hari nanti saya akan membuat belanjawan. Jangan kita katakan, satu hari nanti saya akan menyimpan duit. Jangan kita katakan, satu hari nanti saya akan membuat persepuluhan. Kita lakukannya dengan serta-merta. Jikalau boleh, hari ini juga. Amin teman-teman sekalian. Matius 25:21. Tuannya berkata kepadanya, syabas wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia menguruskan yang sedikit, maka aku akan memberikan kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia Tuanmu. Wow, saudara-saudari, Alkitab mengatakan kita mengurus yang sedikit dengan baik dan akan diberikan kepercayaan yang lebih. Apa yang penting di dalam kehidupan kita bukanlah betapa banyak wang yang kita ada, tetapi bagaimana kita menguruskan wang yang dipercayakan Tuhan. Inilah yang kita katakan stewardship,
pengurusan. Salah satu langkah yang paling penting di dalam kita menuju kepada financial freedom ataupun kebebasan keuangan ialah dengan menyenaraikan segala keluar masuk pembelanjaan wang kita. Persoalannya, bagaimanakah kita membuat belanjawan ataupun bajet? Saya cadangkan kita membuat belanjawan kepada 4 kategori. Pertamanya, kita senaraikan harta milik kita. Keduanya, kita senaraikan pendapatan kita. Ketiganya, kita senaraikan hutang kita. Dan yang terakhir, keempatnya, kita senaraikan pembelanjaan kita. Pembelanjaan ini termasuklah persepuluhan, penyimpanan, pelaburan dan keperluan seharian kita. Dengan belanjawan ini, kita akan dapat melihat sama ada kedudukan kita adalah positif ataupun negatif, dan dengan itu melakukan perancangan untuk mengubah suaikan pengendalian wang kita. Amsal 23:5, jika kau pandang sekilas, kekayaan itu lenyap kerana pasti akan bersayap lalu terbang ke langit seperti Raja Wali. Jadi jikalau kita tidak membuat belanjawan, saudara-saudari, wang kita akan mempunyai sayap dan terbang seperti burung Raja Wali. Amin, teman-teman sekalian. Bukan sahaja kita membuat pelan belanjawan, izinkan saya katakan bahawa kita harus melakukannya dengan disiplin. We have to stick to our budget. Kita membuat rekod setiap pembelanjaan kita. Di dalam kita menguruskan keuangan di dalam dunia, kita juga harus ingat hidup kita adalah sementara. Hidup kita yang berkekalan adalah bersama dengan Tuhan di syurga satu hari nanti. Dan ini hanya diperolehi melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua yang diberikan Tuhan untuk kita adalah sementara. Masa kita, pengaruh kita, kesihatan kita, peluang kita, kekayaan kita, talenta kita, kecergasan kita, kemampuan kita, kebolehan kita dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan ialah untuk menguruskannya demi kebaikan yang berkekalan. Kita laburkan segala yang kita ada untuk kerajaan Allah. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah renungkan hari ini tentang prinsip keuangan yang keenam, yaitu prinsip belanjawan. Terima kasih Tuhan kepada kepercayaan wang yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami minta pertolongan Tuhan untuk kami menjadi pengurus wang yang cerdik, supaya kami menerima hikmah Tuhan, supaya kami membuat pelan belanjawan, supaya kami melakukannya serta-merta dan tidak lagi berlengah-lengah. Kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.